rahimahullahu ta'ala. Dan keduanya daripada 3 jenis hadas, hadas pertengahan, yakni yang kata hadas pertengahan itu kurang daripada barang, daripada perkara yang haram dengan sebab hadas besar, dan lebih daripada barang, daripada perkara yang haram dengan sebab hadas kecil. Kalau hadas besar ini 12 jenis larangan yang diharamkan ke atas mereka yang berjunub, dan hadas kecil ada 4 jenis larangan ke atas mereka yang tidak ada wuduk. Maka hadas pertengahan ini kenapa dipanggil pertengahan? Kerana banyak sedikit daripada hadas kecil larangan dia, dan kurang daripada larangan hadas besar. Berapa? Ada 6. Iaitu sebelum kita tengok jenis larangan ataupun 6 jenis larangan perbuatan orang yang berhadas kecil, kita nak tengok contoh hadas pertengahan. Kalau contoh hadas kecil ada 1, orang tidak ada wuduk, mudah. Kalau hadas kecil ni contoh dia ataupun sebab berlakunya hadas kecil 1, iaitu orang yang tidak ada wuduk. Apabila dia batal wuduk, dipanggil orang ini ada hadas kecil di badan dia. Kalau hadas ni pertengahan pula, merujuk kepada 2, iaitu yang kata hadas pertengahan ini janabah dan wiladah. Janabah dan wiladah ada 2. Kalau umumnya tuan-puan, kalau umum hadas pertengahan ini dia termasuk dalam hadas besar kalau umumnya, tapi kita ini dia detail. Pendetailannya hadas besar, hadas besar itu berjima, haid, nifas, wiladah dan junub ini dia termasuk hadas pertengahan. Cuma secara umumnya kita tak nak detailkan 2 ini juga termasuk dalam hadas besar. Sebab apa? Sebab cara nak akad sama, nama saja hadas pertengahan, tapi dari segi kedudukan kotoran di badan kita, seluruh badan kena mandi wajib. Okey. Apa dia? Contoh ada 2, iaitu pertamanya janabah. Janabah ini hari ini nama ni dah tak popular. Kita kena popularkan balik. Dulunya popular. Orang-orang tua kita, generasi dulu, dia menggunakan janabah dan wiladah, junub. Ini 3 nama. Kalau orang kita dulu tuan-puan, istilah seharian mereka ini, mereka mengekalkan bahasa-bahasa syarak di dalam kehidupan mereka supaya segar, supaya istilah syarak ini sentiasa mereka ungkap. Untuk apa? Untuk pastikan kehidupan mereka terikat dengan sistem syarak. Antaranya ialah junub, janabah, dan juga wiladah. Apa dia janabah? Janabah ini nama bagi hadas. Janabah ni nama bagi hadas. Hadas yang berlaku dengan sebab jima ataupun berlaku dengan sebab berjunub. Berlaku dengan sebab berjunub. Baik. Kesimpulan tuan-puan sebelum kita sebut wiladah, kesimpulannya janabah ini merujuk kepada nama bagi hadas yang ada pada diri orang. Pada diri orang yang melakukan perbuatan yang boleh mendatangkan hadas. Antara perbuatan yang boleh mendatangkan hadas itu tuan ialah jima, ataupun keluar mani. Jadi jima ini dipanggil perbuatan yang menyebabkan
berlakunya ataupun terjadinya hadas ke atas dirinya, maka hadas yang ada pada dirinya itu dipanggil janabah. Diri orang yang berhadas itu dipanggil junub. Itu beza janabah dan junub. Sebab itu istilah orang dulu dia panggil berjunub. Dia kata engkau berjunub ni, tak mandi lagi. Jangan solat sambil dalam keadaan berjunub. Tak sah solat dalam keadaan berjunub. Maksud apa? Maksud dia nak cerita bahawa di badan kita ini ada hadas. Maka dia tak ceritalah janabah di badan kita, tapi dia panggil diri kita ini junub. Maksud apa? Junub itu kena pada diri orang, janabah itu kena pada nama hadas. Orang yang ada di badannya hadas ataupun janabah, maka orang itu dipanggil junub. Okey, saya tak apa. Iaitu janabah. Contoh hadas pertengahan ini janabah, yakni hadas janabah. Dan yang kedua, contoh yang keduanya ialah dan wiladah. Dan wiladah. Apa dia wiladah? Wiladah ini semata-mata melahirkan anak. Jangan silap faham. Wiladah ini setengah orang kita faham, wiladah ini merujuk kepada darah yang keluar semasa melahirkan anak. Darah semasa beranak tu, itu wiladah. Itu kesilapan dalam memahami darah, haid, nifas dan juga wiladah. Wiladah dia bukan darah. Wiladah ni semata-mata melahirkan anak. Maka dia berada dengan hadas. Walaupun tidak ada darah haid dan darah nifas, dia tidak disusuli dengan darah nifas. Kalau dia disusuli dengan darah nifas, maka dia tunggu habis nifas baru mandi. Mandi package. Mandi apa? Mandi wiladah, mandi nifas. Jadi dia angkat sekali. Kalau dia tak niat wiladah, dia hanya niat angkat ataupun niat mandi nifas, sah, terangkat wiladah. Tapi kalau orang yang tidak ada nifas, contoh selepas melahirkan anak, tidak disusuli dengan keluar darah walaupun satu lahzah, tak keluar darah sedikit pun, maka adakah dia wajib mandi? Tetap wajib mandi. Mandi apa? Mandi kerana wiladah, bukan kerana darah wiladah, bukan. Adapun darah yang berada ataupun darah yang keluar seiring ataupun bersama-sama dengan baby, itu bukan dipanggil darah nifas, bukan dipanggil darah wiladah, tapi dipanggil darah istihadah. Bukan mula lagi nifas. Kita akan belajar tajuk nifas bila nak mula darah nifas. Darah yang ada di baby, kadang-kadang kita sambut baby, belum dibersihkan baby, ada darah yang keluar melekat di baby itu. Darah yang keluar daripada rahim ibu, maka itu bukan lagi darah nifas. Itu termasuk darah istihadah. Nifas ini nak mula dikira nifas apabila keluarnya sekalian baby, sekalian bayi. Kalau ada 2 orang bayi, keluar semua bayi dan keluar semua juzuk bayi. Jangan ada tertinggal juzuk di dalam rahim. Kalau ada tertinggal jari dalam rahim, contoh saja, keluar darah, masih belum dikira darah nifas. Dia kena suci rahim, suci perut ataupun suci rahim daripada sekalian anak ataupun sekalian juzuk anak. Keluar selepas daripada itu, barulah keluarnya darah. Dipanggil darah apa? Darah nifas. Baik, settle. Itu makna wiladah.
dan wiladah, yakni semata-mata beranak atau semata-mata melahirkan anak. Maka haram dengan sebab hadas pertengahan itu 6 perkara. Kita nak bincang sebab larangan orang yang berada dalam hadas pertengahan. Kalau dia berjunub, kalaulah dia wiladah, ada berapa jenis perbuatan haram kata tadi? Ada 6 jenis perbuatan yang haram dia buat. Kalau tak ada wuduk 4 saja. Tapi kalau tambah orang yang berjunub, maksudnya orang yang jima, orang yang keluar mani, jadi 6 perkara. Jadi kalau hadas besar ada 2 contoh. Hadas besar ini haid, nifas, itu hadas besar. Kalau ada pertengahan 2 contoh, iaitu wiladah dan janabah. Janabah ni apa dia? Janabah ini jima dan keluarnya mani. Sebab kepada berlakunya janabah, apa dia sebab? Sebab pertamanya jima, sebab yang keduanya keluar mani walaupun tak jima. Keluar mani walaupun tak jima, ataupun jima walaupun tak keluar mani. Kedua-dua perbuatan ini dipanggil perbuatan yang menyebabkan berlakunya hadas. Secara umum kita belajar basic itu dipanggil hadas besar. Tapi secara detail 2 contoh ini, 2 sebab ini dipanggil hadas pertengahan. Ada 6 jenis larangan. Mana jenis larangan orang yang berjunub? Pertama, belum lagi. 4 perkara barang yang haram dengan sebab hadas kecil dikira. 4 perkara barang, yakni perbuatan yang haram dengan sebab hadas kecil. Jadi 6 ni sambung 2 lagi. Bukan 6 yang asing, tidak. 4 yang haram dengan sebab tidak ada wuduk, kemudian tambah 2, kelima dan keenam. Bukan 4 ni tak campur dengan hadas kecil, campur dengan hadas kecil. Kerana dia tambah sedikit. Yang kata 4 hadas kecil tu apa dia? Haram dengan tak ada wuduk ni sembahyang pertama. Yang kedua tawaf. Yang ketiganya menyentuh Quran. Yang keempatnya ialah membawa ataupun menanggung Quran. Bawa ataupun tanggung Quran. 4 ini haram ke atas orang yang hadas kecil. Bawa Quran haram, sentuh Quran haram. Tetapi membaca Quran, orang yang hadas kecil tak haram. Macam kita tuan-tuan tidak ada wuduk, tak sentuh Quran, tak bawa Quran, tapi baca Quran. Tasmi' Quran, wuduk tidak ada, hafal Quran, wuduk tidak ada, baca Quran, duduk atas kereta sambil-sambil drive, baca qul huwallahu ahad Allahu samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Tidak ada wuduk, tak haram. Kenapa? Kerana membaca Quran tidak termasuk larangan orang yang tidak ada wuduk. Cuma tak sunat. Tak sunat baca Quran ini kalau tidak ada wuduk. Jadi sunat membaca Quran, nak pahala lebih, kena ada wuduk. Sambung dan kelima. Dan kelimanya daripada 6 perkara yang haram dengan sebab berjunub, ataupun bahasa umum dengan sebab hadas pertengahan. Apa dia? Berhenti di dalam masjid qadartu ma'ninah. Berhenti di dalam masjid qadartu ma'ninah. Berhenti ini walaupun berhenti sekejap. Haram berhenti kalau dia berjunub, lalu tak apa, lalu makruh. Yang haram ialah berhenti di dalam masjid walaupun sekejap. Maksud apa sekejap? Maksud dia sempat masa tu makninah, tu dia panggil sekejap. Tapi kalau berhenti sangat cepat sehingga tak sempat masa tu makninah, sekurang-kurang tu makninah, tidak dinamakan berhenti. Setiap huruf ini adalah huruf Quran. Dia nak huruf Quran, haram.
Tapi kalau dia niat aku baca ni walaupun huruf itu Quran, tapi aku berzikir, bukan membaca Quran. Zikrullah maksud apa? Maksud ucapan yang mengingat Allah Subhanahu wa taala. Ada kalanya ucapan itu, ucapan yang mengingat Allah taala itu terdiri daripada huruf Quran. Ada kalanya bukan terdiri daripada huruf Quran. Ada kalanya terdiri daripada bacaan-bacaan zikir seperti subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar. Itu lafaz zikir. Ada kalanya zikir itu terdiri daripada lafaz zikir, ada kala zikir itu terdiri daripada huruf Quran, tapi dinamakan zikir. Apa dia zikir? Kita pernah sebut tuan-tuan dalam kitab tasawuf. Maksud zikir itu iaitu ingat kepada Allah. Jadi ingat kepada Allah ini dia ada 3 standard. Standard yang pertama, ingat kepada Allah dengan lisan. Dia panggil zikrul lisani. Ingat kepada Allah dengan lisan, iaitu kita mengucapkan di bibir kita, menggunakan perkataan kita, sebagai tanda ingat kepada Allah. Apapun ucapan kita, sama ada ucapan kita itu huruf Quran sebagai tanda ingat kepada Allah, ataupun ucapan kita itu zikrullah, lafaz zikir kepada Allah sebagai tanda ingat kepada Allah. Ingat kepada Allah dengan menggunakan pertuturan, panggil bercakap. Yang kedua, standard yang kedua, ingat kepada Allah Ta'ala dengan dia panggil hati tanpa lisan. Ada ulama susun yang ni nombor 3 sebab yang ni tertinggi. Tapi tak apa, kita susun yang kedua boleh, susun kok mana pun boleh. Janji target tu kita tahu. Zikrul qalbi, ingat kepada Allah dengan hati, bukan dengan lisan. Lisan tak cakap apa pun. Duduk dalam majlis ilmu, senyap mulut tak cakap. Ada orang yang berada dalam majlis ilmu, telinga mendengar, mulut dia berzikir. Tu dia tak berapa nak clear dari segi syariat, tak berapa nak tahu dari segi ilmu fiqh. Dia tak tahu adab berada dalam majlis ilmu, dia tak tahu adab berzikir. Kalau nak berzikir, berzikir, jangan berada dalam majlis ilmu. Kalau nak belajar, belajar, jangan berzikir. Tetapi orang yang belajar tuan-tuan, kalau makam dia tu makam yang hebat, sedang dia belajar, hati dia ingat kepada Allah. Zikrul qalbi, dia panggil ingat kepada Allah dengan hati walaupun lidah tak cakap apa. Dia ingat kepada Allah. Kita akan belajar dalam kitab tasawuf. Dia melalui proses dia. Proses apa? Proses kena kenal Allah dengan ilmu asas. Nak ingat tu. Ini kita akan belajar proses mengingat Allah. Iaitu belajar ilmu tauhid, dan kita akan belajar ilmu tasawuf. Barulah ingat dengan hati. Kalau tak kenal ciri Tuhan tuan-puan, tak tahu ciri ketuhanan basic, macam mana mungkin untuk dia ingat kepada Allah? Hati dia ingat. Hati dia tak akan ingat kalau dia tak kenal Allah dengan info. Begitu juga orang yang berzikir yang tak kenal Tuhan, dia hanya berlega di sekitar lidah dia tanpa menyerap dalam hati. Sebab subhanallah, 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 lidah dia sebut tuan-tuan, hati dia tak connect pun, tak rasa apa subhanallah, sebab dia tak tahu apa yang diucap. Ini orang panggil orang yang tak betul-betul kenal, hanya ucap lidah, hati dia tak feel. Dan yang ketiganya zikrul qalbi wa zikrul lisani. Zikrul qalbi wa lisani. Maksud apa? Maksud dia ingat dengan hati dan ingat dengan lidah dan ingat di hati. Kita tuan-tuan zikir Allah, 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 lidah sebut, hati ingat. Hati dia ingat kepada Allah. Macam mana ingat pada Allah? Dia tak tahu sekiranya dia tak merasai sendiri. Dia tak kenal, tak info pun tak tahu info ketuhanan, ciri ketuhanan tak tahu, dia tak boleh untuk merasai ingat di hati. Dia tak akan masuk, tak boleh paksa tuan-tuan. Dia auto Allah beri. Yang kita boleh paksa ialah paksa diri kita supaya belajar ilmu ketuhanan,
basic, belajar ilmu ketuhanan basic, belajar ilmu syariat yang basic, belajar ilmu tasawuf yang basic, kemudian Allah anugerahkan perasaan kita. Kita sebut, ingat di hati. Kita sebut di bibir, ingat di hati. Tu dia panggil zikir. Saya tahu pada 3 jenis zikir. Dia panggil 3 standard zikir. Supaya kita clear. Apabila kita baca Quran dengan niat zikir, ada orang yang confused. Dia kata, macam mana ustaz dah baca Quran, kenapa nak niat zikir pula? Dia tak tahu apa dia zikir. Yang dia tak tahu zikir sebut zikir subhanallah walhamdulillah wallahu akbar, subhanallah, itu bagi dia zikir. Sebut zikir, dia terbayang pada lafaz zikir. Dia tak tahu apa makna zikir. Zikir ini dalam pelbagai bentuk. Ucapan zikir dengan lafaz zikir dinamakan zikir. Ucapan zikir zikir dengan ucapan huruf Quran juga dinamakan zikir. Apabila kita baca Quran, bukan kita nak kepada huruf Quran, tapi kita semata-mata kita ingat kepada Allah. Kita nak ingat kepada Allah dengan apa? Dengan menyebut huruf Quran. Sebab tu kita niat, kalau kita tidak ada wudu, baca Quran niat zikir tak haram. Bagi orang yang mengulang kaji ataupun dia nak mengajar, boleh. Dia contohlah, dia tidak ada wudu, dia tidak haid, ataupun dia berjunub, dia nak mengajar orang, ketika dia menyebut huruf Quran, dia jangan niat Quran, dia kena niat zikir. Baik, saya tahu. Dan keenam, larangan yang keenam, bagi orang yang berada dalam hadas pertengahan membaca Quran dengan niat Quran. Satu lagi tumpuan yang kita perlu faham di sini, yang disebut di sini membaca. Kena faham, membaca ini iaitu pastikan kita mengeluarkan huruf, baru dinamakan membaca. Mengeluarkan suara yang mempunyai huruf yang jelas sekurang-kurang di telinganya sendiri, baru dipanggil baca, baru haram. Kalaulah dia keluar huruf, telinga dia tak clear, bagi dia dah keluar ada huruf, dah keluar ada suara, tapi tak mengandung huruf yang didengar oleh telinga dia. Telinga dia tak apa dengar. Dia baca ni, telinga dia tak dengar, tak haram. Contoh, orang yang sekadar menggerakkan bibir. Yang contoh kedua, orang yang berbisik-bisik, tidak dinamakan membaca. Ini 2 contoh. Tidak dinamakan membaca. Yang haram ini ialah membaca. Tuan-tuan kena faham dulu membaca. Yang kata haram ini membaca. Apa dia baca? Membaca ni pun kita panggil, ataupun bertutur pun sama. Membaca ataupun bertutur ataupun bercakap sama. Jadi qiraah ataupun membaca ini mesti dia ada suara yang mengandungi huruf yang jelas, makhraj. Saya ulang sekali lagi tuan-tuan, kenapa? Kerana ini penting ketika mana kita praktik di dalam sembahyang. Sebab dalam sembahyang dia membaca, bukan berbisik, dan bukan juga orang panggil satu lagi tu menggerak-gerakkan bibir, tidak. Dalam Quran, dalam solat, mesti protokol dia salah satunya selain daripada perbuatan, protokol menyebut ataupun mengucapkan perkataan yang wajib dalam sembahyang. Maka nak nama perkataan ataupun nak nama membaca, mesti mengeluarkan suara, melatunkan suara vokal kita ini sehingga mengeluarkan huruf yang boleh didengar oleh telinganya sendiri. Satu, suara. Yang kedua, suara itu mesti jelas huruf, makharijul huruf. Setiap huruf dia sebut mesti jelas. Jelas di mana? Yang ketiga, telinga sendiri. Ada 3 poin. Pertama, mesti lantunkan suara. Yang kedua, suara itu suara apa? Suara yang mengandungi makharijul huruf. Kalau kaf, jangan betulkan dengan qaf. Ak, mesti aq,
No. Suara dah ada, tapi suara yang bukan makhraj tak sah. Suara yang mengandungi makhraj ataupun standard huruf yang jelas. Poin yang ketiganya, yang jelas di telinganya sendiri. Okey, 3 ini tuan-tuan, 3 poin ini baru dinamakan membaca. Lantunkan suara, jelas makhrijul huruf, telinga dia sendiri settle. Kalaulah dia tidak mengeluarkan suara, tak dinamakan membaca. Apa contoh dia? Menggerakkan bibir tanpa ada suara. Ini contoh pertama yang tidak dinamakan membaca. Kalau dia dalam sembahyang tak sah, kalau dia berjunub tak haram, kerana dia tidak membaca Quran. Mana contoh tuan-tuan? Contoh, mulut je gerak, suara tidak ada. Ramai orang solat, itu tidak dinamakan solat. Dia buat apa? Dinamakan melakukan perbuatan dalam solat. Musallun, tidak dinamakan muqimunas solat. Itu kena betul-betul fokus sembahyang tuan-tuan, kerana dia ibadat yang paling besar. Kena bantu masyarakat. Ini antara benda yang Tuan Guru saya fokus dan selalu ulang-ulang sampai dia mati. Satunya ialah menyelamatkan akidah umat Islam. Ini benda yang Tuan Guru kita akan fokus. Selamatkan akidah umat Islam. Basic pun tak apa. Bagi orang Islam, kita kenal Tuhan melalui info basic. 13 ciri. Tak mampu nak 20 ciri, tak apa. 13 ciri ketuhanan ni bantu masyarakat kita kenal. Jangan bagi motivasi sahaja. Jangan cerita fadilat sahaja. Kesian. Cerita fadilat ni untuk orang yang dah kenal Tuhan. Motivasi Islam untuk orang yang dah kenal Tuhan. Jangan habiskan masa Jumaat 40 minit maghrib isyak tentang ilmu-ilmu yang tinggi. Kesian. Sedangkan Jumaat tak kenal lagi Tuhan. Jumaat tak boleh beza di antara ketuhanan dengan Tuhan. Tak boleh beza di antara Allah dengan Tuhan. Tak boleh beza di antara Ar-Rahman dengan Rahim. Duk celaru lagi mana Tuhan, mana nama Tuhan. Ar-Rahman tu nama siapa, Ar-Rahim tu nama siapa, Allah tu nama siapa. Duk bertukar lagi. Bantu masyarakat untuk kenal betul-betul Tuhan. Kenal diri dia melalui ciri. Kenal nama dia. Kenal nama perbuatan dia. Nama popular dia. Nama panel dia. Banyak. Dan yang kedua yang Tuan Guru ataupun Tuan Guru saya fokus ialah bantu masyarakat supaya mereka beribadat kepada Tuhan dengan betul. Jangan kita merasan ni bagus. Kita rasan bangkitlah sembahyang tahajud, bangkitlah buatlah sembahyang sunat duha. Banyak kelebihan dia. Bagus. Tetapi jangan lupa benda yang paling bagus ialah bagaimana cara untuk mereka betulkan sembahyang mereka supaya dapat kelebihan sembahyang sunat duha, supaya dapat kelebihan sembahyang tahajud pada tengah malam. Ini bangkit pada pukul 3 pagi tuan-tuan, kesian. Bangkit pukul 3 pagi lawan nafsu cantik dah, tiba-tiba tak solat pun. Kesian. Pukul 3 pagi itu bukan senang nak lemparkan selimut tuan-tuan, nak lawan mujahadah diri, sejuk dah lah sedap tidur. Kalau setakat jam bunyi sekali tak layan lagi, bunyi 2 kali tak layan lagi, kali ketiga barulah nak layan, tu pun lempar lagi, kunci lagi lain, kunci pukul 3, 3.30, kunci lagi pukul 4, kunci lagi 4.30, kunci lagi pukul 5, kunci 5.30, dapat kat syaitan juga. Syaitan tepuk tangan berjaya, dia kata. Daripada pukul 3 nak bangkit, pukul 5.30 tak bangkit lagi. Bangkit pukul 6.30. Lah ni subuh kan pukul 6.20. 6.30 tu cantik lah subuh. Memang fadilat lagi. Tu untung subuh lewat. Baik. Apa yang tak dinamakan bacaan tuan-tuan? 2. Pertama ialah menggerakkan bibir. Tak dinamakan sembahyang. Iaitu kumat kamit. Contoh yang kedua, ini paling ramai di masjid tuan-tuan. Orang perempuan dia jarang pergi masjid, maksudnya dia tak banyak pergi di masjid, Jumaat di masjid, dia tak tahu. Bagi orang lelaki ni, tengoklah, pergilah Jumaat, nak hari Jumaat tuan-tuan. Nak tengok bermacam ragam acara bebas orang sembahyang ni, pergilah hari Jumaat. Ada orang sembahyang, Allahu Akbar. Tu hebatlah tu. Hak tadi tak bunyi langsung. Hak tadi main. Hak ni hak hebat sikit ni, Allah. Ini contoh yang kedua tidak dinamakan membaca. Dinamakan apa? Dinamakan berbisik. Kenapa dinamakan berbisik? Kerana tidak menepati 3 ciri. Kerana hanya ada suara tetapi tidak jelas makhraj dia dan tidak jelas di telinga dia.
Apa yang tidak jelas di telinga? Kadar makharijul huruf. Dia tak dengar huruf kaf ke huruf qaf. Dia tak dengar makhraj dengan jelas di telinga dia. Itu dinamakan berbisik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil arrahmanirrahim. Walaupun ada suara dan kita panggil bela-bela rahman ke, walaupun nampak tu okey tapi tak okey. Kenapa? Karena itu masih dinamakan berbisik, tidak dinamakan baca. Dinamakan baca macam mana? Lantunkan vokal kita sehingga jelas makharijul huruf di telinga kita. Seperti Bismillahirrahmanirrahim. Jelas tak ba? Jelas. Sin sifat bunyi mamus jelas. Mi jelas. Rah jelas. Telinga kita jelas, jangan orang lain jelas. Kalau orang lain jelas makharijul huruf, dinamakan kuat. Ada orang yang tak faham apabila kita baca Bismillahirrahmanirrahim, dia tepuk bahu kita, ban kuat tu. Tanya dia apa dia kuat? Itu kuat tu. Dia hanya tahu kuat di sisi bahasa Melayu, bukan kuat di sisi syariat. Dia beza. Kuat dengan Melayu, kuat dengan syarak beza. Fungsi kita belajar ilmu syarak untuk mengetahui terma kuat di sisi agama beza. Maksud kuat di sisi agama tuan-tuan, apabila kita lantunkan vokal kita didengar oleh sekurang-kurang orang sebelah kita. Apa yang dengar? Bukan suara. Suara semua kena dengar. Dia mendengar dengan jelas suara kita, iaitu makharijul huruf. Huruf kaf dia sebiji dia dengar kaf kita. Siap dengan mahmuh keluar puh. Seseh tu pun dia dengar. Habis dia dengar. Itu dipanggil kuat. Apabila kuat, dua hukum. Pertamanya makruh, tak mengganggu dia. Kalau mengganggu khusyuk dia, haram. Tu makruh dan haram. Tapi orang yang nak jaga takut kuat, boleh mengganggu orang, takut makruh dan takut haram, sehingga dia tak baca. Ini fake. Nak takut nak ganggu orang, takut haram, sehingga dia sembahyang haram. Sembahyang yang tak sah ni tuan haram. Kita sangkakan sembahyang tak sah, tak apalah sembahyang lain. Jangan kata tak apa. Melakukan ibadah yang fasidah itu haram. Sebab ibadat kalau nak buat bagi betul. Kalau tak betul, seperti orang yang tak buat. Baik, settle. Itu dipanggil membaca. Membaca Quran. Kita ada masa sikit lagi tuan, kita terus kepada hadas ketiga. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala. Kita habiskan 3 hadas. InsyaAllah akan datang kita masuk tajuk baru. Hadas besar, dia mudah saja tuan. Dah hadas kecil kita tahu 4, ada pertengahan 6, hadas besar tambah 6 lagi, cukup 12. Hadas besar ini 12 jenis larangan orang yang berada dan hadas besar. Dan ketiganya hadas besar, yakni yang kata hadas besar ini banyak barang yang haram dengan dia dengan sebab hadas besar, dan lebih daripada barang yang haram dengan hadas pertengahan. Jadi yakni banyak ni bilangan perkara yang haram dengan sebab hadas besar tu banyak. Tu dinamakan hadas tu besar. Kalau orang tanya kenapa hadas besar? Besar itu nisbah larangan yang diharamkan ke atas orang yang berhadas besar ni banyak. Banyak berapa? 12. Kalau tak ingat 12 pun tak apa, ingat banyak saja. Jangan hantam sudah. Ada ustaz dia mengajar sekolah rendah. Orang sekolah rendah ni anak-anak yang suka bertanya ada. Dia kata, ustaz, kenapa dia kata hadas ni kecil, besar? Dia kata besar tu sebab berat. Dia hantam. Saya tahu nak jawab. Dia kata besar lah sebab berat. Kenapa pula cikgu berat ni? Berat. Yalah beratlah haid dengan nifah. Haid ni darah. Nifah ni darah beranak. Beratlah. Lepas tu hadas kecil tu, kecil orang tak ada wuduk je. Jadi itu adalah hantam wal bedalun. Dia nak menyelamatkan diri dia. Jawab dia tuan, dia orang yang nak mengajar anak-anak ni tadika ke sekolah rendah ke, dia kena pakar. Sepatutnya begitu. Sepatutnya bagi kepada orang pakar, jangan bagi kepada orang biasa. Sebab anak ni ketika mana sekolah rendah, dia pegang siapa tua. Kalau silap siapa tua. Kalau betul tuan, sampai tua dia akan pegang ilmu daripada sekolah rendah. Kita belajar daripada sekolah rendah dulu.
Kita akan ambil daripada sekolah rendah dulu, cikgu kita ajar qiyam. Cikgu kita kata qiyam ini, cikgu tak cerita sunat hai'ah ke sunat abad, tak cerita umum. Cara nak qiyam, cikgu kata kena buat ni dua. Satu Allah, satu Muhammad. Kita pun buat siapa ketua. Macam tu. Satu Allah, satu Muhammad. Pandai juga cikgu kita. Memanglah tu dia jadi cikgu. Tapi dia tak cerita pun daripada sumber mana, tak ada sumber. Dia cerita kita buat sampai kita tua. Apabila kita mengaji tua, mana tak disunatkan dua buat macam ni. Tapi tak salah lah, bukan kata salah, bukan kata bid'ah, bukan kata haram. Nak ceritanya adakah sunat? Kalau tak sunat tak buat pun tak apa. Dua. Saya belajar dulu daripada kalau rendah belajar dua. Kena tak dua macam tu. Pegang macam ni, keluarkan naik dua. Kenapa dua ni? Allah dan Muhammad. Nasib baik dia tahu empat macam tu. Kenapa empat ni? Kahwin boleh empat. Nasib baik dia tak hantar macam tu. Dia hantar dua, Allah dan Muhammad. Sebenarnya nanti kita akan belajar detail. Kita akan belajar perfect, detail. Cara. Ada 6 perkara sunat ketika kita melafazkan takbir Allahu Akbar. Kita akan belajar detail. Cara teknik kita pegang pun kita akan sebut yang sunatnya. Sunat dia pegang macam ni je tuan-tuan, sebelum kita akan detailkan. Nak buat macam ni pun boleh, tapi tidaklah disebut secara soreh yang kata sunat kena buat dua, tak. Kalau kita pegang macam itu pun dah dapat pahala sunat. Begitu juga darah wiladah. Kita belajar di sekolah rendah. Cikgu kata darah wiladah. Kata apa dia cikgu? Darah wiladah, darah beranak. Ketika mana beranak kan ada darah, betul lah. Darah yang mengiringi anak itu dipanggil darah wiladah. Tu pun dihantam juga. Itu bahaya. Kita pegang lama, bertahun-tahun kita pegang ilmu silat. Rupanya wiladah itu bukan darah. Wiladah itu ialah semata-mata beranak. Darah yang mengiringi baby itu bukan darah wiladah. Kerana wiladah itu bukan darah. Orang panggil apa? Orang panggil darah itu tetap dinamakan darah istihadah. Darah ini ada 3 saja. Darah haid, darah nifas, darah istihadah. Adapun wiladah bukan darah. Saya belajar dulu darah wiladah. Tuan-puan belajar hebatlah. Bertemu dengan guru hebat, hebatlah kita. Tuan-puan mungkin tak bertemu dengan yang betul sekolah rendah dulu. Saya sekolah rendah dulu. Wiladah itu ialah darah. Baik. Dan ketiga, yang hadas yang ketiganya ialah hadas besar. Yakni yang kata besar itu bilangan, banyak barang yang haram dengan dia dengan sebab ada besar. Nisbah, nama besar itu nisbah kepada bilangan perkara yang haram dengan sebab hadas besar. Bilangan itu lebih daripada barang yang haram dengan hadas pertengahan. Dia lebih. Dia ada 12. Iaitu ni contoh perbuatan berlakunya hadas besar. Ada berapa perbuatan berlakunya hadas besar? Ada 2 sahaja, iaitu keluarnya darah haid dan keluarnya darah nifas. Iaitu sebab jadi hadas besar haid dan nifas. Jadi keluarnya darah yang bernama haid dan keluarnya darah yang bernama nifas. Orang tanya haid tu apa dia? Haid dah apa haid tu? Keluar darah. Dia nama pun tak kenal tuan-tuan. Sebab tu kita basic atau konsep kita belajar, paling penting kita mengenal nama dan diri. Paling penting. Haid itu nama bagi darah. Bukan diri darah. Diri darah yang kita nampak tu warna merah, ada yang warna gold, ada warna pekat, hitam pekat. Itu darah. Nama apa darah ini? Walaupun warna ada 5 jenis, darmanya ialah haidun. Hilang dah nama haid sekali. Tak panggil darah. Tak panggil dah datang haid. Dia tukar kepada Inggeris period. Haid dah? Tak. Period. Tak mengaku haid. Bos kita, puan,
Nampak tak sihat puan? Tak sihat. Kenapa puan? Haid ke? Tak, saya jarang datang haid. Lepas tu periuk ni. Dia tak tahu apa nama haid. Dia hilang tu apa nama agama. Haid itu agama. Boleh nak tukar kepada period pun. Cuma jangan tinggal nama asal, nama agama tu. Contoh, maka haram dengan hadas besar itu 11 perkara. Ada setengah kitab 12, kitab kita 11. 11 perkara. 6 perkara barang yang haram dengan hadas pertengahan. 6 perkara barang, yakni perkara perbuatan yang haram dengan hadas pertengahan. Kira 6 tambah lagi 5. Tambah ke 7. Jadi 6 dah hadas pertengahan, iaitu tawaf, sembahyang, yang ketiganya setu Quran, yang keempat tanggun ataupun pegang Quran, pegang bawa Quran, tanggun Quran sama. Keempat. Yang kelima apa? Yang kelimanya berhenti dalam masjid. Yang keenam membaca Quran, membaca. Tu 6. Baik sambung orang yang haid dan nifas ada 5 lagi. Yang ketujuhnya lalu dalam masjid. Yang tadi berhenti. Kalau jima berhenti haram, lalu tak haram. Tapi kalau orang haid dan nifas, lalu pun tak boleh. Tu. Lalu dalam masjid. Tapi ada jikalah lalu ni. Lalu ni apa maksud lalu? Berlalu dalam masjid, dia tak berhenti. Dia berjalan dalam masjid tanpa berhenti. Itu dipanggil berjalan dalam masjid tanpa berhenti walaupun sekejap. Itu dipanggil berlalu dalam masjid, berjalan dalam masjid tanpa berhenti. Tapi ingat, masuk pintu lain, keluar pintu lain, itu dipanggil berlalu tu. Jangan masuk pintu A, keluar pintu A, walaupun tak berhenti, dinamakan berhenti pada syarak. Haram juga. Dan dia nak nama lalu ni, contoh dia nak cross ni masjid, dia nak balik rumah dia, dia malah nak lalu jauh, dia lalu ke tengah masjid ni, cross tengah masjid, rumah dia sebelah ni, itu dipanggil lalu. Keluar, masuk pintu A, keluar pintu B, itu dipanggil berjalan dalam masjid. Kalau orang haid, kalau orang jima, keluar mani ataupun berjima ataupun berjunub, dia haram berhenti, lalu tak haram. Masuk pintu A, keluar pintu B, lalu tak haram. Berhenti haram. Sama ada dia berhenti ataupun dia berjalan, tak berjalan, masuk pintu sama, keluar pintu sama, dinamakan berhenti juga. Siapa yang haram? Orang berjunub. Berhenti haram. Tambah satu lagi, kalau orang yang haid dan nifas, lalu pun tak boleh. Tapi ada syaratnya. Jika lalu dalam masjid, jika takut titik, yakni menitik, yakni menitis, dia bimbang. Takut ni maknanya dia bimbang, menitis darahnya kena masjid, dia tak confident. Dia bimbang, kalau aku lalu dalam masjid ini boleh menitis darah dia ke masjid. Hari ni tak jadi isu lah, kita pakai cantik dah, pampers dan sebagainya, cerita orang lama. Kalaulah dia orang panggil apa itu, bimbang, darah boleh menitis dalam masjid, haram. Tu haram dia lalu bagi orang yang haid dan nifas. Maka jika tiada takut menitik, yakni tidak bimbang menitis darahnya kena masjid, maka makruh. Tapi kalau macam hari ni dia dah pakai pampers cantik, dia boleh cross, cuma makruh. Apa maksud makruh? Tak buat itu dapat pahala. Kalau ada jalan lain, keluar ke jalan lain walaupun jauh, dapat pahala. Kenapa dia tak nak cross dalam masjid sedangkan dia boleh cross? Dia makruh cross dalam masjid. Kenapa tak haram? Kerana dia orang panggil apa? Walaupun darah haid dia ada, darah nifas dia ada, tapi dia tak bimbang menitih dalam masjid. Dia tak takut pun boleh menitih. Dia kata memang dia confident. Aku lalu ni tak akan menitih darah. Jangan menitih, keluar darah. Kalaupun keluar pun tak menitis, maka makruh dia lalu. Maksud dia makruh ni walaupun tak haram,
tapi tak buat perbuatan makruh itu dapat pahala dengan niat semata-mata kerana perintah Allah. Dia sanggup ke jalan lain semata-mata tak nak buat benda makruh, itu dapat pahala meninggalkan perbuatan makruh. Baik, settle. Yang ke-7. Ya. Surah tak apa. Jadi kalau kita sekarang ni agak keliru tuan-puan, agak keliru di antara surau dengan masjid. Sebenarnya dalam keliru tu pasal apa? Pasal kita bercampur mazhab. Orang dulu dia tak keliru sebab identiti dia sangat clear. Dia sangat clear mazhab Syafi'i. Hari ni kita tak berapa clear mazhab Syafi'i. Kita panggil apa? Di sharing oleh ustaz-ustaz mazhab lain. Kita dah lah tak clear mazhab Syafi'i, ditambah mazhab lain. Itu yang jadi pening pula. Pening-pening lalak lah. Orang tanya masjid apa dia? Masjid tempat buat jemaat lah. Itu ciri masjid bagi dia. Itu ciri masjid mazhab orang lain. Mazhab kita dulu. Sebab kita nak solat ikut mazhab kita. Kita ambil wuduk ikut mazhab Syafi'i. Kita perkara batal wuduk ikut mazhab Syafi'i. Kita sembahyang ikut mazhab Syafi'i. Maka taklid masjid juga kita belajar ikut mazhab Syafi'i. Tapi tak salah lah kita nak kenal masjid mazhab lain. Cuma kita nak clearkan dulu ilmu dalam mazhab kita. Mazhab kita tuan-puan dia sangat simple. Nak nama masjid dia tak merujuk kepada seni bina, tidak. Dia bukan kepada seni bina, itu mazhab orang lain. Dia bukan juga berdasarkan kepada ciri tempat bina Jumaat ataupun tidak. Dia hanya satu je. Mazhab Syafi'i dia mudah. Satu, apa dia? Iaitu tempat yang diniat masjid, maka auto jadi masjid walaupun tidak ada binaan. Walaupun tak diri Jumaat. Walaupun tidak dirikan sembahyang Jumaat. Tapi dia niat rumah dia jadi masjid. Sebab apa? Sebab dia nak di rumah dia nak iktikaf sampai dia mati. Di bilik dia tuan-puan, bilik rumah dia. Ada ulama dulu buat dan ada ulama tak buat. Kenapa? Kerana dia sukar untuk jaga. Apabila bilik dia niat masjid, maka masjid ini ada ciri eksklusif yang perlu kita jaga. Anak-anak kecil yang pakai pampers tak boleh masuk, isteri dia yang haid tak boleh masuk, orang yang berjunub tak boleh duduk dalam. Maka payah dia nak jaga. Sebab tu ulama kita jarang dia niat masjid. Tapi ada juga ulama niat masjid dalam bilik dia. Sebab dia nak ambil keistimewaan iktikaf dalam masjid. Dia nak ambil keistimewaan niat sunnatul tahiyatul masjid. Dia nak ambil keistimewaan sembahyang dalam masjid. Dia nak keistimewaan berzikir dalam masjid. Keistimewaan tempat. Apabila dia niat tempat tu jadi masjid, maka auto jadi masjid. Jadi masjid sampai bila-bila tak boleh tarik. Dia tak boleh stop. Saya tak jadi. Niat dah, tak jadilah, cancel, tak boleh. Dia macam wakaf tak boleh tarik balik. Niat masjid tak boleh tarik balik. Tapi dia boleh tambah. Niat tambah boleh. Mula-mula kita niat 10 kali 10 masjid. Kemudian kita boleh niat tambah, nak lebarkan, boleh. Tapi tak boleh tarik, tak boleh cancel. 10 kali 10 sampai kiamat dia akan jadi masjid. Jadi masjid tu dikira nisbah mana? Nisbah ke bawah 7 lapis bumi, nisbah ke atas 7 lapis langit. Itu dia punya ruan masjid sampai ke bawah, ruan masjid sampai langit ke atas. Tu. Baik. Ada pun mazhab orang lain, tu pun mazhab Hanafi, dia ciri dia lain. Dia banyak ciri dia. Antaranya ciri dia boleh dijadikan masjid walaupun tak niat masjid, asalkan tempat itu didirikan Jumaat, auto jadi masjid. Macam kita surau kita ini dah didirikan Jumaat. Di sisi mazhab Hanafi dijadikan masjid. Boleh niat iktikaf, tapi ingat bukan mazhab Syafi'i. Itu mazhab Hanafi, bukan mazhab kita Syafi'i. Kalau kita pegangan kita Syafi'i, kita tak boleh nak sembahyang sunat tahiyatul masjid di surau, walaupun surau itu buat Jumaat. Kenapa? Kerana mazhab Syafi'i, surau yang dibuat Jumaat tidak auto menjadi masjid. Walaupun surau itu dibuat sembahyang Jumaat setiap waktu, tidak dinamakan masjid dalam mazhab Syafi'i. Mazhab Hanafi lebih mudah. Sebab tu setengah tempat tuan-puan, saya tengok di surau dia dah buat nawaitul i'tikaf. Tengok surau. Kenapa dia buat? Itu dia pegang cara Hanafi tanpa dia tahu pun dia pegang cara Hanafi. Sebab apa? Sebab di peringkat negeri kita kebanyakannya mereka mengeluarkan pendapat-pendapat yang boleh buat niat tahiyatul masjid pada surau yang buat Jumaat tanpa mereka mendetailkan
Ini pandangan berlaku di atas pandangan mazhab Hanafi. Kalau mereka cerita pun, mereka kata kita ambil qaul yang mengatakan boleh. Qaul itu bukan qaul mazhab kita. Sepatutnya kena transparent supaya masyarakat kita yang dah lama berpegang dengan mazhab Syafi'i tidak menjadi haru biru. Sebab tu ada satu tempat saya mengajar tuan-tuan. Surau dia ni buat Jumaat tahun lepas. Berlaku panggil bukanlah percanggahan pendapat, maksudnya berlaku dua puak. Ada puak yang sembahyang sunat tahiyatul masjid. Ada kumpulan satu lagi dia kata saya tetap berpegang, saya tak akan buat sunat tahiyatul masjid dan saya tak akan niat iktikaf kerana ini bukan masjid. Ada satu golongan lagi, tak, saya buat sebab ini masjid kerana dah buat Jumaat. Sebenarnya tidak berlaku komplit, tidak berlaku pertembungan sebab itu mazhab. Kita kena clearkan mazhab. Jadi kenapa kita tak nak niat tahiyatul masjid? Sebab kita mazhab Syafi'i. Kita tetap mazhab Syafi'i. Kalau kita nak iktikaf, juga kita cari masjid dalam mazhab Syafi'i. Kadang-kadang dia nak juga. Saya nak masjid lah Ustaz. Nak masjid, pergilah masjid besi tu. Ada jauh pula dah. Dia nak mudah. Seorang ni dah buat Jumaat, dah boleh iktikaf lah Ustaz. Tak apa iktikaf lah. Tapi kena taklid lah mazhab Hanafi. Yang menjadi kesilapannya ialah tidak mengajar masyarakat protokol berpindah mazhab. Bukan protokol, dia panggil apa? Dia panggil syarat berpindah mazhab. Nak pindah mazhab lain boleh, tapi ada syarat dia. Kenapa ustaz-ustaz tak cerita? Dia cerita level dia. Dia dah ustaz, tak perlulah niat, kita dah tahu dah. Kena masyarakat bawah jangan ikut kita. Jangan apa yang kita tahu semua masyarakat tahu, bukan. Kita kena anggap walaupun orang depan kita tahu, kena anggap ada orang yang tak tahu, kena bantu juga. Sebab tu jadi hari ni apabila semua ustaz-ustaz ni dia dah cerita benda yang tinggi-tinggi, benda basic dia tak fokus. Apabila benda basic tak fokus tuan-tuan, masyarakat yang tak lepas basic ni dia tak tahu. Sebab tu yang cara terbaik mengajar, meraihkan semua orang. Jangan meraihkan orang yang tinggi saja. Meraihkan semua orang, walaupun orang tu kita anggap dia tahu, tapi cerita juga basic. Mungkin ada dalam majlis kita orang yang tak tahu basic, dia dapat bantu pahala besar, dapat membantu orang melepasi ilmu syariat ini. Kita terus, kita dah okey dah. Boleh. Kalau surau boleh lalu. Surau tak menjadi isu, kita boleh lalu surau. Macam walaupun surau tu buat Jumaat, boleh lalu. Cuma kita iktikad kita, ada orang tak bagilah sebab ni tak boleh, ni masjid. Dia pegangan dia masjid. Macam surau ni orang pegang masjid ni. Tapi kita tak pegang masjid, boleh saja orang datang haid. Sebab apa? Sebab kita mazhab Syafi'i, kita tak pegang ni masjid. Kita tanya pengurusi. Pengurusi ada niat tak masjid? Tak niat masjid. Patut jadi masjid kenapa? Dah buat Jumaat auto lah. Itu mazhab Hanafi, kita mazhab Syafi'i. Maknanya orang mazhab Syafi'i boleh berada dalam surau ini walaupun dia haid. Boleh berada dalam surau. Jangan kata lalu, duduk majlis ilmu. Macam kita mengaji ni, duduk majlis ilmu walaupun dia period. Boleh. Baik, kita ekspreskan tuan, ada 5 minit lagi, kita berhenti. Dan ke-8, niat puasa sebelum berhenti darah. Ini mudah saja tuan. Haram niat puasa sebelum darah berhenti. Apabila darah berhenti walaupun belum mandi, sah niat. Walaupun belum mandi, sah niat puasa belum mandi wajib. Dan ke-9-nya, menyerah diri bagi suaminya atau biar dirinya bagi suaminya supaya diwakti akan dia walaupun sudah berhenti darahnya dan sebelum mandi mengangkat hadas. Yang ni kena berhenti kat sini tuan, dia ada pendetailan sedikit yang kita nak sebut. Ini berkaitan dengan isu pelanggaran syariat berkaitan dengan hal ehwal suami isteri. Ni kalau tak tahu tuan, ni kena tahu. Dia isu yang kita akan bahas akan datang. Yang ke-9 ni perkara haram dengan sebab dia haid. Apabila dia haid, walaupun darah berhenti belum mandi, haram jima. Satu. Yang keduanya yang kita nak sentuh akan datang, yang ramai orang tak tahu ialah ketika haid ada orang yang tahu ni, walaupun ramai tak tahu,
Haram jima, itu ramai tahu. Walaupun hari ni orang dah langgar, dia main bedal aja. Jima apa? Haid pun dia jima, haram. Satu lagi tuan yang kita tak perasan, sentuhan. Ketika haid ada tempat yang haram sentuh. Qaul mu'tamad dan ada qada yang boleh. Kita akan cerita tempat mana yang haram sentuh ketika haid. Kita kata haid ni sentuh okey je ustaz, yang haramnya jima. Dia ada tempat yang tak boleh sentuh, berjaga-jaga. Tempat mana? Insya-Allah kita jumpa minggu depan. Tempat tu tuan-puan, kalau musim haid ni, Allahu Akbar. Bukan cerita pengalaman. Jangan cerita tuan-puan kata yang tuan-puan kata, ustaz sedap cerita pengalaman ke? Bukan. Cerita berdasarkan bergaul dengan rakan-rakan. Maksudnya dengan orang yang tak belajar ni tuan-puan, kita bergaul dengan semua orang. Dia akan cerita ada yang elok jimat saja. Dia kata, saya ustaz tahan jimat je haid ni, hak lain semua bedal. Tu bahaya tu. Itu kena tahu haram. Melakukan perbuatan haram secara terbuka, kita meraih ataupun dia panggil menarik bala dan musibah. Nak mengelakkan daripada bala musibah, tuan-puan, antaranya lah golongan seperti kita. Orang yang menolak bala selain daripada berzikir, baca Quran, ialah orang yang belajar ilmu syariat. Ini orang menolak bala. Perbuatan menolak bala ni antaranya majlis-majlis ilmu seperti kita. Dia panggil majlis menolak bala. Walaupun dia tak baca qasidah, walaupun kita tak berzikir sekarang ni, kita sedang melakukan majlis ataupun perbuatan menolak bala musibah. Bala tidak akan turun di tempat orang yang mengadakan majlis ilmu. Tu kita kena perbanyakkan majlis ilmu syariat. Wallahu a'lam. Tuan, kita akan sambung kita yang kedua sekejap lagi. Kita break seperti biasa 15 minit. Kita akan masuk pukul 11. Kita akan masuk pukul 11. Paling lewat, paling awal 11.55. 15 minit sahaja kita break. Macam biasa boleh minum dan makan di sebelah kiri kita. Muslimat sama sebelah kiri dan muslimin sebelah kiri juga. Wallahu a'lam.